Okay, back to chapter 3 ya. Chapter 3, the last one. (3.1) Savings and investment. What is the difference between those two? Soon we'll find out. Okay, so you see down here is type of saving. Type of saving. So let's take a look at the definition of savings. Savings refer to excess money. You know excess? Excess means similar to extra. You got extra money. Okay, extra money. Deposit in the safe, money box or drawer, or sometimes they save the money under the pillow for old time. Old time is which is very dangerous, because once the what is it, gobbler, once the Rumah terbakar. apa dia, Rumah terbakar. rumah terbakar. Yalah, rumah terbakar. Rumah terbakar satu hal lah, tapi ada lagi satu hal yang lagi dahsyat. Perampok masuk Anak-anak. Yalah, anak-anak ada bawa bantal. Perampok masuk. Kalau kamu sebagai perampok tu, kalau kamu perampok zaman dulu lah, kalau kamu beriman lah, takkan mau jadi perampok lah kan. Tapi ni kalau kamu tak beriman zaman dulu, katakan kamu perampok, jadi kamu pecah masuk rumah, kamu perkara pertama yang kamu terfikir, dekat mana tuan rumah sembunyikan duit? Lemari. Jadi rupanya kamu pun ada idea masing-masing. Bila kamu pergi tempat tu, betul ada dan ada tuan rumah sembunyikan duit, hanya letak bawah bantal, bawah tilam. Jadi pencuri tu fikir macam mana nak ambil duit. Nanti ambil duit, selup duit bawah tilam, bawah bantal tuan rumah terjaga. Jadi dia nak buat apa untuk memastikan keselamatan dia dulu? Dia tikam tuan rumah, kan? Selamatlah sikit. Tu bahaya. Okay, kamu pun buat macam tu ke? Kamu memang tak sembunyi duit duit bawah tilam kan, bawah bantal kan? Duit tu kamu simpan dalam laci, betul tak? Dalam drawer. Tapinya apa? Ada tapi ni tak sedap dengar. Tapinya kunci drawer ni kamu simpan bawah bantal pula. Jadi kelakar. Itu pasal lah masalah kehilangan duit tak pernah habis kat asrama kan. Betul tak? Lepas tu panggil warden kan. Warden pun pening juga macam mana nak selesai. Jenuh nak cari. Okay. Jadi itulah jadinya kalau apa? Kalau tidak diusahakan iman kepada para penghuni asrama, itulah jadinya. Extra money can also be deposited at a bank that will provide returns based on interest rates and savings periods. The problem saving at home is, what is the problem? Maybe you can provide safe box to save your money. Even gobblers come to rob it, they cannot be able to rob it. But the only problem is what? If you save at home, the only problem is that the money that you save will remain the same value after whatever many years that you save. That is the problem. Okay.
nowadays we want to save money in different way, which we will have the interest rates of the saving. Instead of saving, we will have interest rates. We will have interest. Okay, let's say we save 1,000, then after 1 year we'll get the interest. That is maybe, let's say 10%. 10% out of 1,000 is 100 ringgit. Wow, that's a lot of money, kan? Correct? A lot of money. So total saving that you got at the end of the year is 1,000 plus the interest 100, become 1,100. Wow. Then you can enjoy the excess of the money, that is 100. There are some common ways of saving in the bank. So you see down here is the way that bank provided, the way of saving that bank provided. First, they call savings account. Second, they call fixed deposit account. And third, they call current account. Okay. So what is the difference between those three? You can see here, there is definitely the difference between them. So let's see saving account. The savings account holder can save any amount according to his ability. Number two, the account holder receive the interest based on the total amount and duration of savings. 3. Interest rates are lower compared to fixed deposit accounts. 4. The account holder can withdraw the savings at any time. Do you know withdraw? Okay, you know. Mean we take out the money lah. After some time we take out the money at any time. You save today, you can take back the money tomorrow. Okay, because you can take back at any time. The last one, the savings can be withdrawn by using a debit card via an automatic teller machine, ATM. Cikgu, nak tanya. Untuk kita ada bank account kan, yang kita boleh berkeluar kalau nak ada visa card kan, dia ada had umur tak? Oh, bukan kata nak keluarkan kad tu perlu ada had umur. Bahkan dari awal lagi kamu nak miliki, nak buat kad tu pun dah tak boleh dah. Kad visa tu tak boleh. Sebab had umur. Nak buat pun tak boleh. Macam mana nak miliki dulu baru boleh bawa keluar? Tak boleh. Yalah had umur tu berapa? Had umur 18 ke atas. Ya, 18. Oh. Sebab apa? The question that you must ask, Mariha. Why? Why the government decide that? Because the government, they have their own personal counselor, which this counselor they notice that if the kids hold the money, then bye. that is why they don't. Kalau budak-budak yang teenagers yang buat bisnes ke ataupun yang jadi pelakon ke kan, duit dia pun masuk ke mana? Bank mak depa ke? Yes, benar. Mereka tumpang bank mak depa. Itu saja. Betul?
That is the idea. Depa tumpang bank mak depa. Okey Okey. Okey lah tu. Ya, faham. Ya. Ada yang kalau tak silap cikgu, ada yang ibu bapa dia boleh miliki kad. Kalau tak silap cikgu lah. Kok cikgu silap kot. Kalau tak silap cikgu, ada ibu bapa yang boleh buat kad yang kedua debit atas nama dia, lepas tu bagi kat anak dia. Faham tidak? Faham. Cumanya risiko sikit lah. Risikonya bila anak tu pergi kat bank nak bapak pesan, okey hari ni guna kad ni pergi bank, pergi ambil RM50 saja untuk belanja beli tu ini barang dapur. Bila budak tu pergi tekan, apa berlaku? Dia tengok nilai tertera dekat dalam akaun tu. Nilai tertera 7,000. Kan? Lepas tu budak tu fikir apa? 1,100. Budak tu fikir nak keluarkan 1,100. Okey, dia kata, baik enjoy kan. 50 beli barang dapur, bawa keluar 500. Kan? Lagi baki 450, enjoy. Kita enjoy dulu. Macam tu. Sebab tu bank tak bagi. Okay, any question? Okay. Next type is fixed deposit account. A sum of money is saved for a certain period of time, such as 3 months, 9 months, or 1 year tenure. Do you know tenure? What is tenure? Okay. Tenure is the period that been fixed by the bank. The bank. Okay. They say they want 3 months, then 3 months it is. Lower than 3 months, you cannot take them out. Cannot take the money out. Okay. If they say 1 year, then must be 1 year. Lower than 1 year cannot take out lah. That is tenure. Okay, tenure means you need to complete all the fixed period by bank. Account holder will be offered more competitive interest rates compared to saving accounts. Okay, you know what? This type of account, they will have, the bank will give them higher interest rate than this type. Okay, than this type account. Okay, this type account you got also interest but lower. This one is higher. Let's say this one you got only 1%, but this one you'll get about 5%, something like that. 5% to 10% maybe. As long as you need to you need to save in this amount of time. The time that the period that you deal with the bank. Okay. Savings cannot be withdrawn before the maturity date. Mature. Okay, mature something similar to tenure. Maturity. Do you know mature? Maturity. Maturity. Do you know mature? Okay, mature is mature means you mature means you what? You able to think rationally lah. Okay, able to think rationally, then you are matured lah. You are matured. Okay, if you think like kids, then you are no mature. No mature.
Okay, in this case, mature here refer to the period that you and bank deal with. How many period, how many period of time lah. If the money is withdrawn before maturity, the actual interest rate that should be received will be reduced and will be cancelled at a certain time. Okay, so notice this. A savings certificate will be issued to the account holder. Okay, I'm not sure what is the purpose of this certificate. Just to place on your wall, maybe to encourage you to give to bank more. I think so. Now come to third type of saving, that is current account. Savings in a current account can be used for personal or business purpose. Okay, the one who asked me that, Madiha, the one who run the business, okay, the grown up, more than 18 years old, then they can open this account lah at bank, current account for personal or business purpose. Savings in a current account can be used for a personal or business purpose. The account holder may make payment to another party by check. To another party means to another person lah, to a buyer, let's say, to the buyer or to whatever individual out there. Okay, by check. Okay, means that the account holder don't have to pay by money, but they just give the check. So the buyer will take this, the seller will take this check and check it at the turn to money at the bank lah. Savings in the account will not be paid interest and is subjected to service charge. Okay, this time you are the one who going to give interest to the bank, service charge. However, there are certain banks that pay interest to current account holders. Okay, since you are the one who making the fortune, so the bank will ask you lah the interest. Okay, yeah, Madiha. Silap. Oh, ingatkan cikgu nak pergi tandas, pergilah. Mana ni? The current account applicant must submit a referral who is an existing current account holder at the same bank to open the account. Okay, applicant must submit a referral who is an existing current account holder. Okay, in addition to checks, normal withdrawals are usually allowed via debit cards and other channels such as internet banking, telephone banking, and so on. So rather than by checks, we can also transfer the money by this old method that you know already. The account holder can enjoy an overdraft facility, that is, withdrawing money beyond the balance of the deposit, but with interest charge. Do you understand this one? Sometimes account holder, when they check their account, they got only, let's say, 1,000. The things that they want to buy more than 1,000, let's say 1,200. So they short the money. They short money about 200. So if you are the holder of this type of account, current account, then you can withdraw money beyond the 1,000. You can withdraw 1,200.
So the idea is 200 will be paid by the bank. And then you're going to have trouble with the bank. It means that you have the loan with the bank lah. So the bank will charge the interest. You have to pay 200 and plus the interest to banks. So the bank will become richer and richer and richer. So you know what? Let's bad mouth about bank. Bad mouth. Do you know bad mouth? So this bank, or all the banks actually, the one and the only business that they got is what? Who know? Is lending money. Make you pay more to them. That is the only work that the bank do. Okay. Investment is an alternative step for future returns in the form of current income and capital gains. Do you understand this? Investment is alternative step for the future. Nowadays, nobody want to save the money anymore because they found a better way. That is investment. So if you have 1,000, would you rather save it or invest it? Which one? You choose. Invest. It is better if you invest, because if you invest, 1,000 become at the end of the year, or 2 or 3 maybe, depend. It could be 20 years, doesn't matter, depend how you deal with the bank. Guess what? It will be multiple. It will be multiply. Then yeah. Kalau simpan 100,000 tak boleh ambil lah, kena kekalkan selama tahun pula untuk dapat lebih tu. Ya, benar. Tak boleh ambil sehingga pada kamu dah bayar habis 100,000 tu. Ini merujuk pada apa ini? Maksud kamu merujuk pada investment unit trust ke? ASB ke? Tak tahu, saya tanya je. Yalah, tak apa, jangan risau. Kita akan sampai pada pertanyaan kamu tu. Tak lama lagi, sikit lagi. Okay. So, investment is an alternative step for future returns. Whatever the interest will return to the holder lah. To whom invest their money. Is in the form of current income and capital gains. Okay, you do know current income in term of money lah. But maybe this is the first time you encountered this word. Capital gains. What does this mean? Capital gains. Okay, sometimes it means that sometimes you don't hold a money, but you have something valuable. Do you understand? Valuable. Like you got handset. You got handset on your hand right now. That is not money, but it is valuable. Means you can turn that handset to money by selling it to other. That is what they use this term, capital gains. Okay, types of investments are as follows. So we have 3 types of investment. First, unit trust. Then I believe most of you know this already. Second is real estate. Wow, it's like we talk about we talk among old people about this real estate.
And then we have shares. Okay, shares. So what is shares? Kongsi. Okay. We look up at the dictionary, mean we combine lah. We combine more than one. That is share. A company will issue shares for the purpose of raising capital. So the company maybe only one, but they have let's say five people who give the money. So this company can use all the total money to run the business, whatever the business is, or all. Okay, and then definitely the interest will divide among those who shares their money at first place. Okay, that's the idea. When do we have to share? When do we have to share? When all of us are weak. All of us are weak. We cannot run the any business alone because we are weak of money. We don't have enough money. Then is why we have to establish a company. Then we have to invite other people which have monies. Okay, that also weak. And then we can start a big business. That's the idea. Macam rakan kongsi, cikgu. Ya, benar. Rakan kongsi lah. Okay, shares holding. Cikgu. Ya. Maksudnya macam masa company tu dia macam susah lagi, dia akan ambil shareholders. Lepas dia dah dia akan bagi sikit-sikit ke dia punya untung tu. Siapa nak bagi tu ialah katakan 5 orang shareholders kan. Lepas tu 5 ni berbincang, okey. Siapa nak urus? Contoh, ada satu orang daripada 5 nak urus, dia kata. Kemudian dia berbincang macam mana nak pembahagian keuntungan nanti. Lepas tu yang urus tu cakap, pasal aku seorang je urus, hampa 4 orang nak harap tak reti nak urus. Jadi interestnya mesti lebih kepada aku lah. Kan? Boleh faham tak? Interestnya mesti lebih lah kepada aku. Tak acil lah. Aku pun berkolak modal yang sama. Okay, ni 5 orang tu. Ni 5 makhluk tu. Mana dia ni? Okay, yang ni. Okay, lepas 5 buat keluar. Katakan 100,000 seorang. 100,000. 200,000 seorang. 200,000, 200,000, 200,000, 200,000, 200,000. 200,000. Katakan nak buka KFC. KFC kalau tak silap cikgu kamu nak buka satu KFC, dia kena ada 1 juta kot. Kena ada 1 juta baru dapat buka satu KFC. 1 juta ke 3 juta, cikgu tak ingat lah. Macam tu lah. Jadi 5 orang ni, setiap seorang ada 200,000 je. Digabung 5 orang, dapat 1 juta kan. Lepas tu bincang siapa nak urus. Jadi kemampuan nak urus, tahu nak urus hanya satu orang ni saja. Jadi apa? Sebelum menjalankan perniagaan tu, depa dah bincang juga. Bila dapat untung nak bedok macam mana. Jadi yang seorang ni cakap nak bedok, kalau ikutkan kalau 5 urus, depa dapat berapa setiap seorang? Maksudnya berlaku adil ni berapa? 200. Kalau katakan dapat 10,000 lah, kata untung 10,000 lah. Sehari dapat 10,000. Seorang dapat berapa? 2,000. 10,000 bagi 5 orang dapat 2,000. Okey. Kalau 5 yang urus, tapi yang 4 ni pemalas. Depa hanya nak share duit je. Jadi boleh, tak ada masalah. Dengan syarat hak ni cakap yang disanggup urus ni, okey, dia cakap persen akan pergi lebih pada dia. Persen interest akan lebih pada dia.
Contohnya patutnya setiap orang dapat 20% kan keuntungan, betul tak? 20% kan. Sebab 100 bagi 5 orang dapat 20% seorang. Tapi dia cakap aku nak 50% sebab aku yang penat duk urus, hampa goyang kaki je. Okey, jadi 100% 50% telah diambil oleh orang ni interest. Jadi 50% bahagi lagi 4 lah. Seorang dapat berapa? 50 bagi 4, seorang dapat 15 ke? Seorang dapat 15% sajalah. Okey, boleh? Okey tu kaedah shareholder Dia ikut macam mana nak tunya. Macam mana nak bedok keuntungan Kalau tidak jadi pergaduhan. Sebelum menjalankan perniagaan tu mestilah buat deal betul-betul lah. Kalau tidak duk bergaduh tu lah jadi drama Melayu kan. Betul tak? Ambil pegang syarikat papa tu semua dia tu. Semua tu cerita shareholder. An individual who purchases shares from a company is the owner of the company under certain conditions. Tengok masih terikat lah. Kalau tak nak condition tu boleh. Kalau kamu buat company, kemudian duit kamu 100% untuk buat apa-apa perniagaan, barulah tak ada apa-apa syarat atas kamu. Kan? Takkan kamu nak buat syarat atas kepala kamu sendiri Betul tidak? The shareholders will receive returns in the form of dividends and capital gains. Okay? Unit trust fund is controlled by a unit trust company that is managed by a qualified professional manager in the field of investment. Those who have no knowledge of the purchase of shares can get help from the unit trust companies to manage their money. So you know what? Most of the people, they have the money, okay, but the problem is they don't have what? They don't have skill. They don't have knowledge. Okay, they don't know how to manage things. That is the problem. Okay, but this is why come this unit trust, they can still invest their money to whatever the company there is, which in this company have someone who qualified professional manager. He is well known when come to manage something. They have seen how he manage things, very excellent. Okay, so this is your big chance to invest your money. Give the money to him, then let him let him manage how to spend it. Okay, but before that you have to deal, you and he have to deal something lah, to deal how many return that you will have, then how many that he will get. Definitely he will get more lah, because he managed that. He managed that. Okay, so it's kind of, we have to pay for his job too lah. Okay. Unit trust companies collect money from investors, and the money is invested in various potential companies with the aim of providing returns that benefit investors. Okay, but you know what? There also lots of company which is bankrupt. Why? Because there is the company that they trust
is cannot be trusted. Do you understand me? The one who collect all the money, they run with the money. That is the problem, because they have what inside their heart. They have they do not surrender to Allah, and that is when they decide to run with the money they collected. Okay, so if you, in this case, I really suggest you to find somebody who is not qualified, who is not only qualified what he doing, but also qualified of what they are obedient to God, to Allah. You understand me? Okay. Mana dia? Okay, we done unit trust. Now, third type of investment, that is real estate. Investments on immovable assets such as residential houses, shops, land, and others are investments in the real estate. Okay. Investors should consider various aspects before investing. Factors to be considered in real estate investment are economic situations, income generating capabilities, that is rent, location, and property prospects in the future. Individuals who invest in real estate will receive an investment return in the form of rent and capital gains. Do you understand me? Do you understand this? Not me. Okay? You understand? Let's talk about this residential house. How do you make money out of this residential house? Let's say you have second house, okay, which is you stay at first house. How come you can stay at two house at certain time, correct? So you just stay at one house. What are you going to do with the other one? Buat rumah sewa. Don't let it go. Jangan apa? Jangan sewakannya kepada siapa? Orang jahat. Bukan, jangan sewakannya kepada Jangan sewakan kepada keluarga kau. Tak, jangan sewakan kepada jin. Dengan membiarkan rumah sewa kosong, tak digunakan. Okay, jin datang duduk free ya. Kalau banyak sewa gak tak apalah, tak bayar. Maksudnya rumah kedua tu jangan dibazirkan, boleh guna untuk buat side income. Okay, dengan jadikan rumah sewa, rent. Okay, rent. Biasanya macam ni. Rumah sewa ni, kadar sewanya kita nak bagi macam ni cerita dia. Okay, katakan kita beli satu rumah, kita loan bank kerajaan kan, contoh. Yang mana setiap bulan kena bayar RM400. Contohlah RM400. Bila kamu nak sewakan rumah, jangan sewakan RM400. Janganlah sewakan lagi kurang. Sewakan tambah sikit, tambah 100. Jadi berapa? Jadi RM500.
100 tu milik kita lah. 100 masuk poket kita. Tiap-tiap bulan pergi enjoy goyang kaki. 400 jangan pergi enjoy. 400 pergi mana? Di bank. Pergi bank. Jangan lupa kena bayar tiap-tiap bulan. Macam itulah cara dia. Bijak tak? Yang tu yang semua orang duk buat makcik pakcik duk buat gitulah. Okay, depa dah tua ni dah banyak rumah dah depa dah beli masa zaman muda dulu. Sampai ada orang kamu tahu, ada satu pakcik tu dia ada 3 nerai rumah. Bukan 3 rumah, 3 nerai. Satu nerai ada 10 rumah. Dia ada 3 nerai, 30 rumah. Dia semua dia buat sewa. Jadi kerja dia apa dia? Kerja dia pergi kutip hutang sajalah tiap-tiap bulan. Tu Kalau kamu dapat buat, cikgu rasa daripada kamu invest dalam bentuk apa ni, duit simpan bagi bank urus. Bank tu bila dapat untung banyak mana pun dia bagi kita sikit je secipun. Cikgu rasa baik kamu buat investment dalam bentuk real estate ni. Lagi bagus. Lagi kaya, lagi cepat pulangan dia. Boleh faham tidak? Rumah tu kita buat sendiri ataupun kerajaan punya rumah? Rumah tu boleh jadi dua-dua. Kita buat sendiri atau kerajaan punya. Yang ni yang jadi isu ni. Isu kan kerajaan buat rumah untuk golongan B40 golongan miskin lah kan. Bawah pada RM2,000 kot. Tiba-tiba ada orang kaya pergi beli semua rumah tu. Katakan dia beli satu nerai. Satu nerai tu ada 10 rumah. Jadi satu rumah kerajaan jual pada orang miskin cuma dalam RM30,000 contoh. RM30,000 memang murah je RM30,000. Tapi bilik tak besar mana lah. Bilik ada 2 gitu je. Atau 3 tapi pun kecil 3 bilik kecil Okay. Lepas tu orang kaya tu dia mai, dia tengok wow hanya RM30,000. Jadi dia beli 10 sekali berapa? RM30,000 darab 10 berapa? RM300,000 kan. Dia kaut sekali semua. Dia nak buat apa orang kaya tu? Nak duduk situ? Tidak. Tapi dia buat apa? Dia dah ada rumah dia besar, banglo Dia nak buat apa? Dia tunggu Sewa. Sama ada dia buat sewa atau kalau sewa pun tak laku sebab dia cekik darah juga. Dah lah rumah kecil, dia perginya bantai sewa RM500. Gila apa? Itu yang berlaku Rumah kecil bantai sewa RM500. Di tempat lain RM500 dapat rumah banglo sewa. Mana kamu nak duduk? Rumah kecil 2 bilik je dengan rumah banglo 6 bilik. Bayar sewa sama RM500. Mana kamu nak duduk? Rumah banglo. Baik sewa rumah banglo. Okey. Dia sewa RM500. Maknanya darab 10 tu berapa? 500 darab 10 RM5,000 dia. RM5,000 dia dapat setiap bulan Jadi tak boleh lah. Ada ke orang nak sewa kat situ? Itu soalannya. Boleh lah kan orang nak sewa. Mula-mula orang yang sewa mungkin 1-2 sebab dia terdesak, dah tak ada rumah lain. Lepas tu bila dia dah jumpa rumah lain atau dia beli rumah sendiri, bye-bye. Dia tak ada yang terbeli Macam rumah yang cikgu duduk ni pun, rumah ni asalnya rumah sewa. Cikgu cerita ni berdasarkan yang cikgu hadapi ni. Rumah hak nerai kami ni sebenarnya ada satu orang kaya beli. Dia Cina lah kan, dia beli semua. Jadi gunanya dia nak buat rumah sewa, dia nak buat gitu lah. Tapi sewa dia tinggi bukan main. Tak kena dengan apa, akhirnya terbengkalai. Tak ada seorang pun nak sewa. Sebab orang boleh sewa besar lagi rumah kan. Lepas tu last sekali dia terpaksa jual Jadi salah seorang yang belinya cikgu Kamu tahu rumah yang cikgu duduk ni rumah B40. Maksudnya kalau ikut cikgu tak layak beli sebab apa? Cikgu bukan B40 Cikgu golongan atas. Orang kaya lah maksudnya. Orang kaya.
Jadi cikgu tak layak. Dia kira gaji cikgu ke gaji mak ayah cikgu? Hai, mak ayah cikgu tak ada kena-mengena lah. Kira gaji cikgu lah. Kira gaji orang yang nak membeli rumah tu lah. Bukan gaji mak bapak. Mak bapak tak ada kena-mengena. Kan? Kamu ada duit ke? Kamu ada duit. Ni kamu boleh beli atas nama kamu lah. Takkan buah atas nama mak bapak kamu pula. Kan? Jadi kamu tahu depa jual harga rumah yang cikgu duduk ni berapa? 100. Tak, baru harga 40,000 je harga. 40,000. Tapi cikgu beli kamu tahu apa? 100,000. 88,000. Berapa kali ganda? Banyak. Itulah. 2. Itu yang jadi isu tu. Keluar dalam surat khabar kan, isu perumahan. Berapa banyak rumah yang kerajaan bagi modal untuk buat rumah untuk orang miskin. Tetapi yang tak sempat dibeli oleh orang miskin, orang kaya dah beli. Akibatnya orang kaya tu jual dekat orang miskin tu dengan harga tinggi. Itu jadi isu perumahan tu. Itu yang sekarang ni dibuat satu akta lah. Siapa orang kaya yang beli rumah orang miskin yang dibuat oleh kerajaan, maka tunggulah masuk penjara lah nanti. Begitu. Tapi cikgu, Cikgu ikut lorong belakang. Tak ada dah. Cikgu punya cerita bukan cikgu yang masuk penjara. Yang cikgu punya cerita yang masuk penjara nanti ialah hak yang jual kat cikgu ni. Cina. Sebab dia yang beli. Dia yang beli dari awal. Bukan cikgu. Cikgu hanya pengguna je. Jangan salahkan cikgu. Cikgu tak berdosa. Bila dia letak, kamu beritahu cikgu, bila dia letak harga rumah cikgu 88,000, orang miskin mana lagi nak boleh beli 88,000? Cuba cerita. tak ada. Tak ada dah. Jadilah sekali yang boleh beli pun rumah miskin tu ialah orang kaya juga. Orang yang sederhana kaya lah, bukan kaya. Okey. Jadi masa cikgu pi nak buat tukar nama tu memang macam bertelagah jugalah antara dia punya lawyer dia tu kan. Ada bertelagah jugalah. Depa pun pelik macam mana rumah ni boleh jatuh kat tangan cikgu ni. Bukan salah cikgu, tu salah orang yang orang yang pertama hak beli tu. Cina. Jangan sebut Cina. Tak semua Cina. Sebut orang tu sajalah, maksudnya kita tak sebut kaum. Tak sebut kaum. Orang Melayu pun lagi dahsyat sebenarnya. Kalau kamu nak tahu, lagilah dahsyat buat taiknya lagi. Okey. Maksudnya semua kaum adalah baik jika beriman pada Allah, dan semua kaum adalah jahat jika tidak beriman kepada Allah. Tu baru ukuran yang betul. Mana tadi? Okey. Kamu ada tak rumah lebihan? Kalau ada, buat sewa kat cikgu. 100,000. 100,000. Kamu buat apa 1,000? Enjoy beli aiskrim. Ya. Sebelumnya ada orang dia tak buat rent, tapi dia buat capital gains. Faham maksudnya? Dia sewakan pada orang. Lama-lama jumlah nilai rumah tu dah terbayar. Lepas tu dia dapatlah rumah tu tanpa dia perlu bayar ke bank. Nampak tak? Sekupang pun duit dia tak dikeluarkan untuk bayar ke bank. Semua pakai duit orang yang sewa tu. Akhirnya rumah tu 20 tahun kemudian dia yang dapat. Kalau bayangkan kalau kamu buat satu, kalau kamu buat 10, 10 semua orang tolong bayar untuk kamu. Last sekali 10 rumah tu kamu punya. Lepas tu orang tu kena halau lah.
Lepas tu lepas tu kena halau lah macam cerita Kasim Selamat. Kan? Tak lah. Lepas tu deal dengan orang tu lah. Kalau orang tu nak duduk lagi, tak apalah. Kamu tak dapat rumah tu tapi masih dapat dia punya bayaran dia setiap bulan. Yang mana dia bayar setiap bulan 500 tu, kamu boleh enjoy sepenuhnya 500 tu setiap bulan. Tak payah dah bagi kat pihak bank sebab dah habis bayar dah harga rumah tu. Nampak tak? Oh, yang bayar bank tu bayar rumah dia. Ha? Yang RM400 tu bayar rumah. Bayar rumah. Tu Dekat tunggu bank. bayar sampai habis lah. Tunggu sampai bayar habis lah. Habis ke bank. Orang yang bersewa tu masih bayar kat kamu 500 kan? Jadi Okey. boleh faham ah. Jadi siapa ada rumah ni memang boleh buat duit macam tu Ada risiko tak? Real estate ni, sewa rumah ada risiko tak? Risiko dia kurang Sebab Ada. ada juga memang ada lah. Tapi kurang kot. Takkan ada orang boleh rompak rumah, bawa lari rumah ada? Ada tak? Orang boleh angkat rumah ni bawa lari. Kalau invest duit, payah. Orang yang rosak iman boleh bawa lari duit. Sebab duit tu kecil ringan. Habis kalau buat bisnes rumah sewa rumah, ada siapa kau boleh angkat rumah bawa lari? Kamu pipi nak kutip hutang tengok, lah dah jadi tanah perkuburan dah. Kosong, tak ada rumah. Tak ada lah kan. Tapi risiko dalam bentuk lain lah. Risiko rumah tu rosak. Kan? Orang yang sewa tu ganas sangat. Atau dia risiko dalam bentuk apa? Dalam bentuk Tak mau banyak duit. tak mau banyak duit. Tapi tak mau banyak duit ni risiko dia rendah je. Sebab dia tak bayar kali kedua, memang panggil polis tenang keluar. Kan? Jadi taklah risiko tu berpanjangan lah. Okey, rugilah dalam RM500,000. Okey. Daripada kalau dalam bentuk duit tu labur RM100,000 hilang hari tu juga. Tu lagi bahaya. Okey, boleh faham ke? Cikgu. Ya. Kalau kan habis bayar dah rumah tu kan. Ya. Lepas tu contohlah dia orang Melayu, dia sewa dekat orang Cina. Cina tu habis bayar dah kat bank semua tu. Lepas tu Melayu tu kata kat dia tak payah bayar dah sebab dah habis bank. Boleh ke macam tu? Boleh, tak ada hal. Boleh. Itu dah bank tu cakap itu tak ada kena-mengena dengan itu rumah. Itu you punya rumah. You punya aset. Itu you punya aset. You ikut you you nak cakap, you nak buat baik pada itu orang, nak bagi dia free duduk, itu you punya pasal lah. Boleh saja, tak ada hal. Tapi kenapa kamu nak buat macam tu? Cikgu cadang boleh. Cikgu cadang lebih baik kamu bagi pada sebilangan orang. Lebih baik kamu jadi, kalau rumah tu dah habis terbayar, kamu pun dah kaya raya, aset pun banyak, cikgu cadang lebih baik rumah tu kamu bagi kepada urusan agama Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu bagi pada budak-budak tafiz duduk supaya boleh mengaji dekat masjid berdekatan, macam tu maksud cikgu. Atau bagi pada guru sekolah pondok contohlah. Atau buat rumah tumpangan untuk ustaz-ustaz duduk untuk hal agama lah. Faham tidak? Lebih baik macam itu. Okey. Kalau cikgu memang cikgu nak buat macam itulah planning Sebahagian rumah buat untuk berniaga lagi, sewa, sebahagian lagi untuk dapat untuk akhirat. Cikgu bagi free ke ustaz-ustaz tu kena bayar juga? Itu bergantunglah. Kalau cikgu bagi buat rumah tumpangan free lah. Siapa-siapa yang datang untuk daripada jauh untuk untuk urusan agama. Contohnya nak buat dakwah, katakan nak buat dakwah kat tempat tu. Nak buat pengajaran ilmu apa-apa. Jadi cikgu bagi duduk situ free. Jadi tak dah depa dahlah susah payah untuk agama. Tak dah depa perlu berpulak duit untuk pergi sewa kat hotel lah apa semua, tak payah.
Kalau nak duduk masjid kena perambat pula. Tu masalah. Cikgu bagi duduk free maksudnya. Duduk free lah. Itu sajalah. Mungkin ada tempoh lah, bukan duduk selamanya, tak. Duduk dalam katakan program tu 1 bulan. Duduk 1 bulan free. Duit ayah, duit api pun cikgu tanggung lah. Macam tu Atau dia pun nak tanggung duit ayah, duit api saja boleh, tak ada hal, sikit je. Jadi tapi sewa rumah tu tak payah bayar free. Macam tu lah nak buat. Okey kah? Boleh kah? Boleh. Sebab cikgu sebut ni ramai dah buat. Ramai dah pakcik makcik yang nenek atuk yang dia tahu dia dah tak lama kan. Tak lama kamu faham Dia pun buat gitulah. Bila lagi nak buat untuk nak usaha apa? Nak cari interest akhirat bila lagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Thank you cikgu. Ya.